Allah Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa mustafana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar summa amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima rawahu al-Bukhari wa Muslim innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa al-haditsah. Yang dimuliakan barisan ahli jawatan kuasa Surau Al-Iman, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Syukur kita kepada Allah kerana Allah Taala beri kita peluang. Allah Taala beri kita kesempatan duduk di dalam rumah Allah menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Tuan-tuan tahu, selangkah kita menuju ke rumah Allah dengan niat untuk melaksanakan solat berjemaah, maka ketika itu setiap langkah kita dikira sebagai amal soleh. Diberikan, dikurniakan pahala. Berapa banyak lagi langkah, maka banyaklah pahala yang diberi oleh Allah. Diampunkan oleh Allah. Dosa kita diampunkan dan darajat kita diangkat beberapa darajat. Dengan sebab kita berjalan. Berjalannya kita ke rumah Allah, maka Allah Ta'ala beri beberapa ganjaran. Yang paling utama, ganjaran yang paling dimahukan oleh kita semua adalah diampunkan dosa. Ini satu nikmat, peluang yang tak semua orang dapat. Maka kita bersyukur kepada Allah. Dan kini kita duduk di dalam rumah Allah, tempat didirikan solat berjemaah. Bila mana kita duduk dalam tempat beribadah kepada Allah, maka ketahuilah tuan-tuan, tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid. Alamak ustaz, tapi ni surau Al-Iman, bukan masjid Al-Iman. Tak, dekat negara Arab dia tak ada masjid, dia tak ada surau. Yang ada masjid. Dia ada dua. Satu masjid, satu jamek. Masjid jamek, maknanya jamek ni masjid besar lah. Macam di luar sana kan ada masjid satu kan. Itu dipanggil jamek. Yang ni dipanggil masjid. Tempat orang sujud. Maka tempat yang paling disukai Allah adalah masjid, surau. Tempat beribadah didirikan solat berjemaah. Itu sebab kita duduk dalam surau pun berasa hati berasa tenang. Kok mana pun masuk langkah, mesti hati tenang. Tambah-tambah bila kita langkah masuk dengan kaki kanan, dengan niat bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ghafirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Masuk, nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian kita duduk. Tuan-tuan, duduk sahaja kita ini Allah Ta'ala ampunkan dosa. Dan kita duduk ini pahala seperti sedang melaksanakan solat. Allah. Duduk sahaja. Dan bila mana kita duduk menanti masuknya waktu solat fardu yang seterusnya, maka diampunkan dosa, diangkat, dia dikurniakan pahala dan diangkat darajat. Tuan-tuan tengok berapa banyak nikmat Allah beri kepada kesempatan yang kita telah lalui. Tinggal kita tahu dengan tak tahu. Kenapa datang masjid? Daripada tak ada buat apa kat rumah, baik duduk sini. Tak, bukan baik tuan-tuan. Memang lebih baik kerana diganjarkan beberapa ganjaran.
Malah binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan yang menyaksikan perjalanan kita, mereka bergembira. Kerana itu tengok hamba Allah. Hamba Allah sedang berjalan menuju kepada Allah. Mereka hamba Allah, mereka berzikir. Maka mereka, jadi kalau kita berjalan di atas muka bumi dengan niat melakukan maksiat, apa kata penduduk bumi? Apa kata selain daripada manusia? Pasti mereka tengok apa nak jadi pada manusia. Diberi akal, diberi fikiran, tapi mereka melakukan maksiat. Wallahu a'lam. Sedangkan kalau kita datang buat baik pun, makhluk-makhluk Allah yang lain mendoakan untuk kita, mendoakan keampunan. Dan sepanjang kita duduk menanti masuknya waktu isyak ni, malaikat kata apa tuan-tuan? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, kasihani mereka. Malaikat doakan kita tuan-tuan. Tidakkah kita mahu lagi bersyukur? Maka itu sebab setiap detik, setiap kali penceramah akan cakap di mula kalam dia, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dikurniakan nikmat iman dan nikmat Islam. Inilah nikmat dia tuan-tuan. Mana ada lagi nikmat di atas muka bumi? Dan paling nikmat sekali setiap saat yang kita lalui ialah bila mana kita mendengar ataupun bila mana kita dapat bersama dengan junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nak bersama dengan Nabi, jauh kita terpisah. Jauh benar ku terpisah dengan Nabi di Madinah. Jangankan pula ku dipisah saat dipilih ke jannah. Sekarang kita nak cerita tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis ini pula menceritakan tentang fizikal Rasulullah. Maka ini saat yang paling diberkati oleh Allah. Maka tuan-tuan hayatilah, ambillah peluang, dengarlah baik-baik. Mudahan kita akan mendengar beberapa kisah tentang hadis Nabi ini akan mendatangkan kecintaan kita kepada Rasulullah, akan mencapaikan martabat kesempurnaan iman. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, sebelum kita meneruskan perbicaraan, sebelum kita meneruskan perkongsian ilmu kita pada malam yang berbahagia ini, suka untuk kita mulakan majlis ini dengan beristighfar sebanyak 3 kali dengan hati yang penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengucapkan kalimah syahadah, kemudian kita membacakan salawat tafrijiyah, kemudian kita berniat menuntut ilmu. Saya bacakan niat, tuan-tuan boleh ikut. Kemudian kita buka majlis dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Yang pertama khas, hadiah special daripada kita untuk hari ini, untuk Rasulullah. Untuk Rasulullah, kekasih Allah. Takkan kita nak baca Fatihah lebih-lebih kurang. Bacalah dengan hati yang penuh ikhlas, dengan sehabis baik Al-Fatihah itu, dan diniatkan kepada Rasulullah dan ahli keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, tabi'in, awliya dan salihin yang menyampaikan ilmu Islam kepada kita. Kemudian niatkan kepada seluruh muslimin muslimat, sama ada mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia, terutamanya untuk kedua ibu bapa kita. Kita mulakan dengan istighfar. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم
ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم. Ya Allah, kami berniat belajar dan mengajar. Wattadhkura wattadhkir. Ya Allah, kami berniat mengambil peringatan dan memberi peringatan. Wan naf'a wal intifa'. Memberi manfaat dan mengambil manfaat. Wal ifadata wal istifadah. Memberi faedah dan mengambil faedah. Wal hasa ala tamassuki bi kitabillah. Mendorong diri untuk berpegang teguh dengan kitab Allah. Wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mendorong diri untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Wa du'a ilal huda. Mengajak diri kepada hidayah. Wa dalalata alal khair. Menjadi bukti di atas kebenaran. Ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabih. Dan kami berniat, ya Allah, duduk dalam majlis ilmu ini dengan niat yang 12 tadi semata-mata mengharapkan pandangan Allah, mengharapkan keredaan Allah, mengharapkan kedekatan diri kami dengan Allah, mengharapkan ganjaran kelebihan dari sisi Allah. Bisri sawabil Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Tuan-tuan, di antara tanda bersyukur ialah kita menjadikan apa yang kita syukuri itu kepada tujuan perkara tersebut dijadikan. Kita bersyukur kepada Allah kerana kita sampai kepada tahun 2020. Alhamdulillah, masih lagi di awal-awal 5 Januari. Dalam 5 Januari ini, di antara kesyukuran kita dengan diberi kesempatan untuk sampai pada usia ataupun tahun 2020 ini, kita meraihkan, kita mendengar, kita mempelajari tentang junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kunci tentang rezeki. Aku ini, kata Rasulullah, dikurniakan khazanah perbendaharaan dunia. Kalau Rasulullah nak hidup mewah, maka Rasulullah boleh pilih untuk hidup mewah, tapi Rasulullah pilih untuk hidup sederhana. Jadi tuan-tuan, sudah pasti kalau Rasulullah itu adalah pintu memegang kunci perbendaharaan dunia, sudah pasti apa yang kita miliki hari ini pasti daripada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta orang paling kaya di dunia pun, maka dia perlu bersyukur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau tidak ada Rasulullah, mustahil dia akan dapat kekayaan, dapat kemewahan yang sedang dia kecapi pada hari ini. Jadi tuan-tuan, bila mana kita bersyukur dengan apa yang ada daripada nikmat dunia, iaitu harta, anak dan sebagainya, sudah pasti perkara pertama perlu kita sebut bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di antara tanda bersyukur adalah melazimi salawat kepada Rasulullah.
Bila mana kita kerap bersalawat kepada Rasulullah, kitalah di antara hamba Allah yang bersyukur. Kita takkan dapat kemewahan di atas muka bumi tanpa Rasulullah. Kita tengok orang lain, walaupun dia mewah, tapi hati dia kosong. Ada setengah-setengah individu, walaupun dia mewah, hati dia kosong. Yang kita ini hidup dengan sederhana, tapi kita rasa syukur dapat peluang duduk di dalam rumah Allah. Tambah-tambah sekarang ini, tuan-tuan rasakan sendiri hati tuan-tuan sedang mendengar kisah tentang Rasulullah daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Kata guru kami, iaitu Syekh Al-Musnid Syekh Muhammad Husni Ginting Al-Langkati Al-Azhari, di antara faedah membacakan kitab Syama'il Muhammadiyah ialah ada beberapa faedah membacakan kitab Syama'il Muhammadiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pertama, bila mana kita membacakan kitab Syama'il Muhammadiyah ini, pertama kita boleh berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Kita boleh berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Malah dikatakan Rasulullah itu Quran yang berjalan. Yang kedua, kita mencintai, agar mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kena cinta? Kerana dengan mencintai Rasulullah kita akan sempurna iman. Yang ketiga, supaya kita menyedari bahawa kejadian Rasulullah adalah lebih hebat daripada segalanya jika dibandingkan. Ada, kalau kita nak sesuatu yang cantik, kita tanya, dalam dunia ni siapa yang paling cantik? Tak lain tak bukan, jawapan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ada rambut, macam mana nak rambut paling cantik? Maka kita akan baca kitab Syama'il. Nak jadi individu yang paling hebat, dia kena rujuk kitab Syama'il. Sebab individu yang paling hebat adalah junjungan mulia baginda Rasulullah. Kitab Syama'il, kitab yang kita pegang ni, Syama'il Muhammadiyah, cerita tentang kepribadian junjungan mulia baginda Nabi. Contohlah, contohnya kalau kita kata, contohnya kita nak rambut yang paling cantik, tak boleh nak ubah rambut kita ni, dah tu je yang diciptakan. Contohlah kalau ditanya rambut siapa yang paling cantik, rambut Rasulullah. Jadi yang orang buat teknik rebonding tu sama tak dengan Rasulullah? Bersalahan dengan Rasulullah. Salah tak? Tak salah. Tak salah buat rebonding rambut lurus, tak salah. Tapi kalau dia nak tahu rambut paling cantik adalah rambut ikal mayang. Rambutnya ikal mayang, tidak terlalu panjang, tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Cerita tentang Rasulullah. Rambut Rasulullah ikal mayang. Dan dikatakan oleh guru kami semalam, saya tuan-tuan 2 hari ni berkesempatan mengaji. Mengaji lagi kita. Tak. Sebab ilmu tak ada. Tiba-tiba datang diberi amanah untuk menyampaikan ilmu. Jadi saya pun menuntut ilmu. Baru-baru ni hari Jumaat, baru ni saya berkesempatan menuntut ilmu dengan Ustaz Syekh Nazrul Nasir, Syekh Ruwaq Jawi daripada Mesir. Orang Melayu kita yang buka ruwaq, buka Mesir, yang mana membantu anak-anak muda kita yang mengaji di Al-Azhar ini untuk lebih duduk dalam sistem bertalaqi. Maka beliau katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tuan-tuan hanya cukur rambut sekali sahaja. Sekali ke 2 kali? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok kat nota. Kat mana saya tulis? Sekali. Potong rambut, gunting rambut 4 kali. Dalam usia Rasulullah yang hidup selama 60 tahun hanya 4 kali gunting rambut. Maka rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti kita akan tengok. Rambut Rasulullah ada 3 jenis. Pertama, wafrah. Yang kedua, limmah. Wafrah, limmah, jummah. Wafrah ini rambut Rasulullah sampai ke daun telinga. Rambut mana sampai daun telinga? Bukan rambut yang dekat sideburn ni tuan-tuan. Rambut yang di sini. Bila ditarik sampai ke hujung telinga. Tak. Kemudian sampai di pertengahan tengkuk. Kemudian sampai menyentuh bau. Dan ada satu cerita, ada satu riwayat, ada satu kisah menyatakan Rasulullah pernah duduk di atas rambutnya sendiri. Tapi cerita itu tak masyhur. Sebabnya, kata guru kami, beliau pernah baca cerita tentang Rasulullah pernah duduk di atas rambutnya sendiri. Tapi bila cari balik tak jumpa. Jadi sekadar untuk pengetahuan. Jangan ambil berat benda tu. Sekadar untuk kita tahu. Maknanya rambut Rasulullah pernah panjang. Wallahu a'lam. Baik.
Jadi tuan-tuan, yang keempat, supaya kita betul-betul menjaga kehormatan junjungan mulia sallallahu alaihi wasallam. Baca kitab ni, maka kita akan jaga-jaga tentang Rasulullah. Dan kesemua ini tuan-tuan, tanda kita bersyukur dengan Rasulullah. Maka nak tak nak, pasti kita kena baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Wajib ke tak baca kitab Syama'il Muhammadiyah? Tak wajib. Yang wajib kenal Rasulullah. Tapi cara nak kenal Rasulullah, di antaranya ialah membaca kitab Syama'il Muhammadiyah, terutamanya. Baik. Jadi tuan-tuan, hari ini kita sambung pada hadis yang kelima. Wa bi sanadina, dan dengan sanad kami sampailah kepada Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullahu taala. Sampailah kepada Imam Tirmizi. An Ali bin Abi Talib, hadis yang kelima, muka surat 4. Radhiyallahu anhu. Ingat ya tuan-tuan, bila kita baca sebut nama sahabat Rasulullah, jangan sebut tanpa menyebut radhiyallahu anhu. Paling bagus kita sebut an sayyidina Ali bin Abi Talib. Sebut sayyiduna di belakangnya. Begitu juga dengan sebut nama Rasulullah. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ataupun sayyiduna Nabi Muhammad ataupun baginda Nabi Muhammad, kena sebut, menjunjung tinggi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala lam yakunin nabiyyu wala bil qasir syasnul kaffaini wa qadamaini dakhmul ra'si wa dakhmul karadis tawilul masrubah iza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhatu min sabab lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang terlalu tinggi dan bukanlah seorang yang terlalu rendah, tebal. Ini berisi kedua telapak tangan baginda dan kedua tapak kaki baginda. Kepala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam besar, yang ini dalil kepada bijaksana. Bukan Rasulullah berkepala besar, tidak. Besar tulang sendi baginda dan bulu dada baginda Nabi memanjang. Ini saya sebut hari itu. Sampai halus sampai ke pusat, bagaikan seolah-olah anak pedang mata pedang yang halus. Begitulah bulu dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya cerita cantik. Dan kalau kita tengok di sini pun semua dia kata dakhmul karadis, ataupun kepala baginda Nabi besar, tulang sendi baginda Nabi besar. Maknanya dia kata semuanya besar. Maknanya kemas lah, bila tengok, oh kemas. Apabila baginda berjalan sallallahu alaihi wasallam, sedikit condong ke hadapan seperti sedang turun daripada tempat yang tinggi. Dan kata Sayyidina Ali, aku tidak pernah melihat sebelum maupun sesudahnya seorang pun yang sama seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca kitab Hidayatus Salikin, di akhir sekali dia ada bab zikir. Hidayatus Salikin ini tuan-tuan, kitab untuk orang yang serius. Macam pergi ke Dengkil ni, daripada Segambut tadi, Kuala Lumpur tadi nak mari Dengkil, serius tak? Serius lah, takkan main-main pula. Bila serius, daripada pukul 5:30 tadi, lewat lagi memang lewat sampai. Jadi bila mana saya serius, saya akan buka Waze. Sebab apa buka Waze? Sebab pertama takut tersesat jalan. Yang kedua nak tengok ada speed trap ke tak ada. Sebab bawa bukan pelan. Nak tengok. Sebab serius ni. Kalau kita baca kitab Hidayatus Salikin, itu kitab serius. Nak jadi hamba Allah yang bertakwa. Dalam tu digariskan banyak perkara. Daripada bangun pagi sehinggalah ke tidur semula. Semuanya serius, bukan cerita main-main. Hatta dipesan di dalam kitab tersebut supaya kita meninggalkan perkara yang sia-sia. Kan saya dah maklum perkara yang sia-sia itu ialah perkara yang bila mana dia buat tak ada kaitan dengan dunia. Tak ada kaitan dengan akhirat. Bila lakukan perkara tersebut tak ada kaitan dengan akhirat. Apa sahaja tuan-tuan boleh bagi contoh sendiri.
Apa yang kita buat tak ada kaitan dengan dunia, tak ada kaitan dengan akhirat, kehidupan di dalam alam barzah nanti, maka itu digelar ataupun itu dikategorikan sebagai sia-sia. Kalau sia-sia, ulama kata tinggalkan, terutama di dalam bulan Ramadan. Ini cerita serius. Jadi di akhir kitab Hidayatus Salikin itu, dia ada cerita tentang kaedah berzikir. Bila mana menyebut la ilaha illallah dan sebagainya, ada ketika dia kata bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang hentam, macam mana nak bayang Rasulullah, mana boleh, ini bid'ah dan sebagainya. Ini yang kita baca ni apa dia tuan-tuan? Rasulullah tidak terlalu tinggi, jangan bayang tinggi. Tidak terlalu rendah, jangan bayang rendah, bayangkan sederhana. Rasulullah tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Tulang sendi baginda Nabi kemas. Apabila berjalan condong ke hadapan. Kan diberitahu tentang ciri-ciri fizik Rasulullah. Nanti kita akan tengok lagi. Tengok hadis yang seterusnya. Wabihi ilaihi qal wabihadzal isnad. Hadis yang sama. Hadis yang ke-6, sanad yang hadis yang sama seperti sebelum ini, tapi perawi yang berbeza. Hadis yang ke-7. Hadis yang panjang. Hadis yang ke-7 ini tuan-tuan, muka surat 5, merupakan hadis yang hadis ini seolah-olah menghimpunkan semua hadis dalam bab ini. Maknanya hadis yang terpenting, hadis yang panjang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampailah kepada hadis tersebut hatta ila haddatsani Ibrahim bin Muhammad bin Walidi Ali bin Abi Talib. Tu dia. Qala kana Aliun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil tawilil mumaghid wala bil qasiril mutaraddid wa kana rab'atan minal qaum lam yakun bil ja'dil qatat wala bis sabt kana ja'dani rajila. Kenapa saya bacakan bahasa Arab ni tuan-tuan? Ada setengah orang dia tak nak baca, dia terus baca terjemahan. Sebab dia ada faedah, ada kelebihan mendengar hadis Rasulullah. Ada kelebihan, maka kena dengar hadis tersebut. Sebab di antara syarat untuk menyampaikan hadis kepada orang lain, dia kena dengar matan hadis. Ini ilmu hadis lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa kana rab'atan minal qaum lam yakun bil ja'dil qatat wala bis sabti kana ja'dan rajila lam yakun bil mutahham wala bil mukaltham wa kana fi wajhi tadwir abyadu masrabun ad'ajul aini ahdabul ashfari jalilul musyasi wal katad wal ajradu zu masrubatin syasnul kaffaini wa qadamain idza masya taqalla'a ka'annama yanhatu fi sabab wa idza iltafata talfata ma'an baina katifaini khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin ajwadun nasi sadran wa asdaqun nasi lahjatan wa yanuhum ariqatan wa akramahum ishratan man ra'ahu badiyatal habbah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu yaqulu na'itu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Isa, kata Imam Tirmizi,
Sami'tu Aba Ja'farin Muhammad bin al-Husaini yaqulu sami'tu, ini riwayat hadis. Sami'tu al-Asma'iyya yaqulu fi tafsir sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mumaghit az-zahibu tula wa qala sami'tu a'rabiyan yaqulu kalamihi mumaghata fi nashabatih ay maddaha maddan shadidan wa mutaraddidu ad-dakhilu ba'duhu fi ba'din qisaran wa ammal qatat fashadidul ju'udati wa tarajjulul ladhi fi sya'rihi hujunah ay tasanin qalilin wa ammal mutahhamu falbadinu akthirul lahmihi wal mukalsam al mudawwarul wajhi wal musharabul ladhi fi bayadihi humratun wa ad'aju asyadidu sawadil aini wa ahdabu tawilul asfar. Hadis ini daripada Imam Tirmizi sampailah kepada Ibrahim bin Muhammad, anak keturunan Sayyidina Ali. Maknanya anak kepada Sayyidina Hussein. Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu alaihi salam wa radhiyallahu anhu menyifatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, baginda Rasulullah tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Baginda bertubuh sedang di antara kaumnya. Rambutnya tidak terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus. Baginda Nabi sallallahu alaihi rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ikal bergelombang, yakni ikal mayang. Baginda bukanlah seorang yang berbadan penuh dengan daging, yakni gemuk, berisi, dan bukanlah berwajah bulat. Wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agak rata. Kulit baginda Nabi putih kemerah-merahan. Hatta ketika mana peperangan Uhud, ketika mana dikhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun meninggal dunia ataupun telah wafat, tiba-tiba umat Islam menjadi semangat, menjadi luluh, menjadi runtuh, menjadi lemah. Dan ketika itu mereka masing-masing tertanya-tanya, benarkah apa yang berlaku? Kemudian tiba-tiba mereka melihat di atas puncak, di atas gua dalam Bukit Uhud, ada satu gua, ada dua gua. Gua di bawah dan gua di atas. Gua dahulu tahun 2017 ke 2014. 2017 kalau tak silap saya, masih lagi dibuka. Sekarang ni dikhabarkan oleh sahabat-sahabat kami yang mutawif, katanya telah disimenkan. Gua tersebut boleh masuk ke dalam, dan siapa yang masuk memang baunya, dia akan bau satu wangian yang amat harum, lebih harum daripada kasturi. Kata para ulama, itulah baunya darah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpercik di dinding-dinding gua tersebut. Kalau sempat, pergilah tengok. Dia bukan ada di tempat Jabal Ramah tu, tapi dia kena masuk sikit belakang kawasan perumahan dalam tu. Bila mana ketika semangat umat Islam kian lemah, tiba-tiba Rasulullah bangun berdiri di atas pintu gua tersebut. Ketika itu semua umat Islam sedang melihat satu cahaya terpancar daripada pintu gua, cahaya Rasulullah. Yang putih kemerah-merahan, bila melihat memang nampak macam cahaya. Hebat Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hitam pekat kedua mata baginda Nabi. Tak. Jadi kalau kita tanya mata mana paling cantik, warna anak mata mana paling cantik, sudah pastinya hitam. Ustaz, saya tengok mata biru tu lain macam. Sebab hang tak ada. Kita ni tak bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita suka tengok orang lain. Sedangkan apa yang ada pada kita ni hebat dah.
orang bukan daripada Asia ni, belah-belah Nusantara ni, kalau mereka tengok kepada orang-orang belah di sini, mereka kata orang di sini sangat-sangat cantik, akhlaknya cantik, perwatakannya cantik, fizikalnya ada yang cantik, semua cantik lah ceritanya. Bila kita bersyukur, pasti Allah Ta'ala akan tambah nikmat kita kan. Baik. Kalau Rasulullah matanya hitam pekat, sama dengan orang Asia, mata semua hitam. Tak. Alhamdulillah, sama kita dengan Rasulullah. Tuan-tuan, cucu-cucu ataupun sahabat-sahabat Rasulullah, tabi'in, para tabi'in, bila mana mereka bertemu dengan para sahabat, apa yang diorang tanya? Jumpa dengan Rasulullah, terutama ni yang kecil-kecil ataupun muda-muda, dia akan jumpa dengan tabi'in, dia akan jumpa dengan sahabat, akan jumpa, dia akan tanya, khabarkan kepada kami tentang Rasulullah. Dalam hati apa dia nak, tuan-tuan? Kalau boleh kami ni ada sikit sama dengan Rasulullah, terutamanya cucu cicit Rasulullah. Kalau dengar, kalau jumpa dengan sahabat-sahabat Rasulullah, mereka cepat-cepat nak pergi jumpa, nak tanya bagaimana dengan Rasulullah, apa cerita tentang Rasulullah, ceritakan bagaimana fizikal Rasulullah. Dalam hati dia kata apa? Mudah-mudahan aku sama dengan Rasulullah. Kita dengar ni, mata dah sama dah. Jadilah mata pun ada juga persamaan tu, tuan-tuan. Tak? Daripada tak ada langsung. Alhamdulillah. Baik. Hitam pekat kedua matanya, lentik bulu matanya. Kemudian itu disunahkan kepada kita memakai celak. Celak tu bukan celak yang pen tu. Celak yang buat daripada batu ismit. Selalu kalau kita pergi ke Makkah tu, dia yang bekas gold, emas tu. Lah ni ringan dah, dulu berat. Cari bekas tu, simpan. Ada bekas tu pun sunnah dah. Rasulullah ada bekas celak. Kita simpan bekas celak itu kerana mengikut sunnah Nabi, dan ada masa pakai. Dan kata Rasulullah, kata guru kami juga semalam, Ustaz Syekh Nazrul Nasir kata, daripada menukilkan kalam ulama, kalau kita nak pakai bila-bila masa pun boleh, tak semestinya pada waktu malam sahaja. Nanti akan masuk dalam bab celak. Akan datang kita akan tengok bab babu maja'a fi kahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan tentang celak Rasulullah. Boleh pakai siang dan malam. Kalau untuk untuk kesihatan mata, pakai pada waktu malam. Dia kaedah pakai dia ada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 kan. Letak mata, letak besi tu kapit dengan mata kan. 1, 2, 3 kan. Itu 1. Ataupun 1, 1, 2, 2, 3, 3. Selang-selang. Ada satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 diganjil. Itu nanti kita akan bahaskan, cerita sedikit, preview. Cerita-cerita hebat-hebat dia ada preview. Macam tak? Cerita Rasulullah mesti ada preview. Sebab cerita Rasulullah box office, tuan-tuan. Dengar banyak kali takkan bosannya. Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan tuan-tuan, nanti di hari akhirat nanti kita semua dimasukkan ke dalam syurga. Amin. Amin. Bila kita dimasukkan dalam syurga itu takkan jadi nikmat kalau tak dapat bertemu dengan Rasulullah. Percayalah tuan-tuan. Hatta dekat dunia pun, para sahabat masih ada dengan Rasulullah, dia merasakan hidupnya gundah gulana bila tak melihat Rasulullah. Malah ada yang sakit sampai kekuningan badan, sakit sampai tak boleh bangun. Rasulullah datang ziarah. Apa yang berlaku pada kamu ni? Dia kata, wahai Rasulullah, nanti bila mati, terus jawab gitu. Nanti bila mati, kami semua akan dimasukkan ke dalam syurga mengikut darjat masing-masing. Dan engkau juga Rasulullah akan bersama dengan para mursalin, para rasul-rasul. Wahai Rasulullah, tak ada nikmat di dalam syurga kalau kami tak dapat duduk dengan kamu. Kemudian keluarlah hadis, al-mar'u ala man ahab. Seseorang itu bersama dengan apa yang dia cinta. Itu sebab tuan-tuan, kita kena ajar anak kita ni cinta kepada Rasulullah. Cuba kita tanya dia, siapakah orang di atas muka bumi ni yang paling kita minat? Tanya ke anak kita, paling awak minat? Dia akan jawab, David Copperfield. Itu dulu.
David Beckham. Tu zaman kita lah. Zaman saya kecil-kecil tu David Beckham. Rambut pun David Beckham. Lah ni rambut pula dia ada lain-lain. Sudah. Habis tuan-tuan. Lingkup kita. Tak. Maknanya kita kena ajarkan kepada anak kita, ini Rasulullah, insan yang paling hebat. Contohilah Rasulullah. Selesai. Boleh jadi, orang kata apa, boleh kata kita boleh lega lah kalau dia jawab macam tu. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi lentik bulu mata, tu ada kaitan dengan celak. Besar pangkal tulang dan belikatnya, yakni berbadan bidang. Baginda Nabi SAW memiliki bulu dada yang memanjang dari dada hingga ke pusat, tebal, berisi kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki baginda Nabi SAW. Apabila baginda Nabi SAW berjalan, seperti turun daripada tempat yang tinggi. Apabila baginda Nabi SAW berpaling. Azan ke? Tak ada azan. Terus. Ke rasa baru 5 minit? Macam itulah tuan-tuan. Kalau dia rasa syok tu, dia rasa dia akan hilang. Dunia tu dia akan hilang lah. Dia dah fana lah. Ni fana ni tuan-tuan. Kita duk kata wali-wali boleh fana, apa semua zikir-zikir fana. Kita fana ni tahu-tahu dah 8.30. Tak, cepat betul masa berlalu. Allahu Akbar. Ini dipanggil zuk. Bukan zuk kat KL tu. Itu cerita lain. Ni kita sedang zuk ni, sedang zuk dengar cerita tentang Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila baginda Nabi berjalan, seperti turun daripada tempat yang tinggi. Apabila baginda berpaling, wa izal tafata talfata ma'an. Tengok. Apabila baginda Nabi SAW berpaling, maka seluruh badannya juga akan ikut berpaling. Bila Rasulullah berpaling, dipanggil oleh kanak-kanak kecil. Bukan orang besar. Kanak-kanak kecil. Ya Rasulullah. Rasulullah paling ke semua. Semua tubuh badan. Kita anak panggil. Lek. Ya. Kalau isteri suruh pergi beli bawang kat depan. Bang, pergi beli bawang. Tak gerak pun. Panggil sekali lagi. Tak. Rasulullah, anak kecil. Kalau anak kecil panggil, dipaling semua. Kalau hak dewasa panggil, lebih-lebih lagi diraikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara kedua bahu baginda Nabi terdapat khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah. Ada tak? Ada surau dia letak. Tak jadi masalah. Tak letak pun tak mengapa, letak pun tak mengapa. Khatamun nubuwah ini, dia bentuk dia macam mana Kalau yang tuan-tuan pernah tengok lah. Kita kena tunjuk ni. Khatamun nubuwah. Allahumma salli ala sayyidina. Khatamun nubuwah. Kalau nampak lah. Nanti boleh Google tengok. Khatamun nubuwah. Dia bentuk dia, atas dia tu. Itu ukiran tu dibuat oleh para arifin, orang-orang soleh. Lepas tu bulat bawah. Khatamun nubuwah. Apa tertulis kat situ? Dia tertulis di situ. Tawajjah haitsuma syi'ta fa innaka mansur. Dalam tu tulis wallahu wahdahu la syarika Allah wahdahu la syarikalah Muhammadun Rasulullah fa innaka mansur. Ada banyak cerita tentang khatamun nubuwah. Dan para nabi tuan-tuan, khatamun nubuwah ada di belakang tapak tangan. Bila mana mereka bertemu dengan binatang buas, maka binatang buas dan sebagainya akan tengok tapak tangan, tahu itu para nabi. Tapi Rasulullah ada di belakang belikat bahu. Kadang-kadang dia berada di tengah, kadang-kadang dia kelain sikit, lari sikit, gitulah. Kadang-kadang dia berbulu dan sebagainya. Dia sedikit ada bulu-bulu halus. Ada para sahabat yang pernah pegang dan pernah tengok. Apa yang ada pada khatamun nubuwah? Kenapa khatamun nubuwah ada di belakang badan Rasulullah? Tak ada di tapak tangan seperti nabi-nabi lain, rasul-rasul lain? Kerana
kerana binatang-binatang ataupun seluruh makhluk di atas muka bumi ini kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia adalah penghulu segala ciptaan. Sayyidul Anam, penghulu segala ciptaan. Dan ada kaifiat melihat khatamun nubuwah. Dikarang oleh Imam Tirmizi As-Sufi, bukan Imam Tirmizi yang ni, bukan Imam Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi, bukan dia, tapi seorang lagi, Imam Tirmizi As-Sufi, seorang ulama sufi, wali Allah. Dia ada bagi tahu kaifiat ataupun faedah melihat khatamun nubuwah tersebut. Tuan-tuan boleh tengoklah nanti insya-Allah. Nanti kita masuk dalam bab khatamun nubuwah, saya akan ceritakan. Baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang paling pemurah. Habis hadis ni kita boleh berhenti insya-Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang paling pemurah di antara manusia. Bahkan kalau siapa yang datang menziarahi Rasulullah, seboleh-bolehnya Rasulullah akan beri hadiah. Kita datang pun kena bawa hadiah juga. Ni ambil istifadah, ambil manfaat. Kita datang bertemu dengan orang, bawa hadiah. Ziarah siapa-siapa datang bawalah goreng pisang ke apa yang berkaitan. Kita tak tahu apa yang ada di rumah orang yang kita ziarah, boleh jadi tak ada makanan, kita bawa makanan, dia juga boleh makan, orang yang di rumah pun boleh makan. Dan Rasulullah bila orang datang minta bantuan, Rasulullah akan bagi sedaya mampu. Kalau tak mampu, Rasulullah tak biarkan. Rasulullah akan tanya pada sahabat ni, siapa di kalangan para sahabat yang boleh bagi orang ni makan? Maka para sahabat akan ambil lah, akan menyahut sambutan ataupun tawaran yang diberi oleh Rasulullah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab itu di antara keutamaan sedekah ialah bila mana kita meninggal dunia nanti, kita akan ada orang yang minta pulang ke dunia untuk bersedekah. Sebab apa? Manfaat sedekah itu amat luas, amat besar. Baik. Percakapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan percakapan yang paling jujur di antara manusia. Paling jujur. So seboleh-bolehnya tuan-tuan kita ambil manfaat daripada hadis ini. Kalau boleh kita janganlah cakap benda dusta. Malah dalam kitab Hidayatus Salikin yang saya sebutkan tadi, dia kata apa? Untuk kita menjaga mulut, berhati-hati daripada bercakap benda yang berbohong. Walaupun berbohong itu benda main-main. Hatta dengan anak-anak sekalipun. Ni kita bukan tuan-tuan, saya sendiri. Walid nak pergi mana? Padahal kita nak pergi beli pisang goreng kat depan tu je, nak pergi beli burger. Kita pun cakap, Walid nak jumpa bos ni. Dia pun tak ikut. Dan ulama kata, walaupun macam tu perlu ditinggalkan. Tu kalau serius lah. Kita kadang-kadang cuba juga. Tapi tak jadi mari dengan anak meragam ni. Itulah tuan-tuan. Seboleh-bolehnya kita cuba untuk tidak berkata bohong. Itu di antara kaedah menjaga mulut. Sebab punca kita masuk dalam kubur ataupun punca kita masuk ke dalam api neraka 7 panca indera. Pertama mulut, bukan pertamalah, di antaranya mulut, mata, telinga, tangan, kaki, perut, kemaluan. Tu je sebab masuk ke dalam api neraka, tu je sebab dia. Mata, makruf. Tahu dah mata ni buat apa kalau masuk neraka. Kena seksa pun. Mulut, tahu dah. Mengumpat dan mencaci maki dan sebagainya. Rasulullah SAW seboleh-bolehnya nanti dekat akhirat tak redha seorang umat Muhammad masuk dalam api neraka. Ni kita guna mulut kita, ya Allah, kalau boleh aku nak dia ni masuk neraka Jahannam. Tu dia doa. Sedangkan Rasulullah nanti akan duduk di pintu syurga. Tak redha seorang umatnya masuk dalam api neraka. Tiba-tiba mulut kita doa orang Islam masuk neraka. Walaupun dia buat maksiat, walaupun dia menzalimi orang, tetap jangan kita doa dia itu dimasukkan dalam api neraka. Sebab kita berlawanan dengan doa Rasulullah. Kita menentang Rasulullah ni. Ini ada satu puak sikit-sikit bid'ah. Kullu bid'atun, kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Nar saja, neraka saja tempatnya. Orang bid'ah ni tempat neraka. Tu sebab dia tentang habis-habisan. Daesh tuan-tuan, Daesh tahu Daesh. Daesh itulah militan ISIS tu. Tu yang dia serang siapa? Dia bukan serang orang kafir, dia bukan serang orang bukan Islam. Dia serang puak-puak Sunni. Kenapa puak-puak Sunni tuan-tuan?
Kerana mereka menyatakan puak-puak Sunni ni telah melakukan benda syirik, benda bid'ah. Benda bid'ah ni tempatnya di neraka. Maka dia tambah satu kaedah, bila tempat dia neraka, halal darahnya. Itu sebab dia bunuh puak-puak Sunni. Tu kena hati-hati. Kena buat satu seminar. Jangan panggil saya, panggil Datuk Ayub Khan, kaunter teroris Bukit Aman. Tengok macam mana dia cerita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, sekarang kita nak cerita pasal orang. Kita cerita pasal Rasulullah. Tak selesai. Cerita tentang orang ni, cerita tentang keburukan orang, jangan sebut nama. Kalau sebut nama nanti ada banyak benda lah. Di antaranya kita akan hilang barakah. Kalau kita sebut tentang seorang yang baik, yang soleh, akan turun barakah. Tambah-tambah sebut tentang Rasulullah. Berapa banyak kita sebut, kita salawat. Satu salawat didoakan 10 kali oleh malaikat. Panjang dah ni. Baik, kita lajukan sikit. Terlalu lembut budi pekertinya, orang yang paling ramah dalam pergaulan. Tengok, Rasulullah terlalu lembut budi pekertinya. Kita waktu nak tengok kita ni lembut tak lembut budi pekerti, tengok waktu bawa kereta. Tengok kita punya lembut tak budi pekerti kita. Tengok orang depan lambat sikit traffic light, tengok kita macam mana. Marah sangat tu, lembut sangat. Maka contohi Rasulullah. Agak-agak kalau Rasulullah duduk sebelah kita macam mana? Kita bawa kereta, contohlah, mana ada Rasulullah nak duduk sebelah. Ni contoh, bawa kereta Rasulullah kat sebelah. Bukan Rasulullah kat sebelah, bawa Tok Syekh kat sebelah. Tengok hang bawa kereta macam mana? Tekun je. Nak kona pun takut-takut kan. Tak. Kalau Rasulullah apatah lagi. Jadi kita kena jaga kita punya akhlak, tuan-tuan, kerana kita ni setiap hari Jumaat akan dibentangkan amalan kita kepada Rasulullah. Baik. Siapa yang melihat baginda Nabi SAW secara tiba-tiba akan merasa hormat kepada baginda Nabi. Tak kenal pun, tapi dia tengok, hormat, haibah, dia ada rasa haibah. Haibah ni nak kata gerun pun tak ada gerun sangat. Macam kita tengok raja lah. Nak kata gerun, tak gerun mana. Tambah-tambah kita tengok raja yang telah berumur. Takut ke dengan dia? Tak takut. Tapi kita tengok tu ada rasa gerun. Haibah tu namanya haibah. Nak sebut gerun tak sesuai. Kagum pun ada, dalam masa yang sama campur sikit dengan gerun. Dalam masa yang sama kita ada rasa macam mengangkat dia sikit. Tu namanya haibah. Mana orang yang melihat Rasulullah akan melihat kehaibahan Rasulullah. Akan rasa hormat dengan Rasulullah. Belum kenal lagi dia Rasulullah, tapi dia kata, kalau engkau ni Muhammad, aku beriman dengan engkau. Ada satu kisah tu. Dia kata, aku Muhammad. Terkejut dia. Terus beriman dengan Rasulullah. Malah para sahabat, tuan-tuan, bila duduk depan Rasulullah, sayang matanya untuk dikalihkan ke tempat lain. Maknanya tumpu tengok Rasulullah, tak tengok tempat lain. Tak. Tengok macam tengok saya. Ni tak ada masalah lah. Bukan Rasulullah. Tengok Rasulullah tak mau. Mata tu tak mau tengok tempat lain. Bahkan setiap para sahabat yang duduk di hadapan Rasulullah merasakan Rasulullah sedang melihat mereka tanpa lihat kepada orang lain. Saya tengok sini, saya tak tengok sana. Saya tengok sana, saya tak tengok sini. Dan para sahabat merasakan Rasulullah sedang melihat mereka. Tengok. Dan siapa yang pernah bergaul dengan baginda Nabi SAW lalu mengenalinya, tentu akan mencintai Rasulullah. Betul? Tengoklah kisah-kisahnya. Seseorang yang ingin menceritakan tentang sifat dan rupa paras baginda Nabi SAW akan berkata, pasti, siapa yang duduk dengan Rasulullah, bila mana dia cerita tentang Rasulullah pada orang lain, pasti dia akan cakap, aku tidak pernah melihat seseorang sebelum maupun sesudahnya seorang yang sama seperti baginda Nabi. Itu sebab, tuan-tuan, di antara harapan kita bila mana kita nak melelapkan mata, berdoa, ya Allah, berilah peluang aku melihat Rasulullah. Mengharapkan keajaiban yang seperti itu. Jangan harap keajaiban lain. Harapkan tiba-tiba jadi macam prince, putera raja dan sebagainya. Itu tak ada manfaat. Bila mana dia dapat tengok Rasulullah, cuba kita bayangkan bagaimana seseorang yang ingin mencintai seseorang wanita, bila mana dia jatuh cinta, bagaimana perbuatan orang yang jatuh cinta. Dia fana, tuan-tuan, dia habis larut dalam cinta dia. Cuba bayangkan kalau kita mencintai Rasulullah dan kita diberi peluang melihat Rasulullah dengan keindahan Rasulullah. Agak-agak bagaimana besok ketika mana kita bangun daripada tidur. Pasti kita akan jatuh cinta dan larut dengan kecintaan kepada baginda Nabi. Ada tak kerugian kalau cinta kepada baginda Nabi?
Tak ada tuan-tuan. Bahkan kita akan jadi insan yang paling baik, makin baik, makin baik, makin baik. Bukankah itu satu nikmat yang paling kita tunggu-tunggu? Maka tuan-tuan, haraplah nanti di hujung kitab ini tuan-tuan ada ke? Ada dikisahkan. Kalau tak ada, insya-Allah saya akan kongsikan. Kita nanti akan datang juga dalam kesempatan-kesempatan yang sama, kita akan kongsikan bagaimana tips, kaedah nak bertemu dengan Rasulullah di dalam tidur. Di antaranya paling kurang salawat kepada Rasulullah 300 kali satu hari, jangan tinggal. Tiba-tiba dia salawat sekali je, diizinkan bertemu. Alhamdulillah. Dan pastikan mata dia tidak melihat kepada perkara-perkara maksiat. Baik. Seseorang yang berkata Abu Isa, iaitu Imam Tirmizi rahimahullahu taala, aku mendengar Abu Ja'far Muhammad Al-Husain berkata, aku mendengar Al-Asma'i berkata dalam menafsirkan sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mumaghidu bermaksud terlalu memanjang, dan berkata aku pernah mendengar seorang Arabi berkata dalam percakapannya, memanjang panah pada satu masa yang lain, memanjang dengan terlalu panjang. Ini cerita tentang kalimah, dia syarah balik perkataan-perkataan yang kita sebut dalam hadis tadi. Al-mutaraddid termasuk dengan sesuatu kepada sesuatu yang sehingga pendek. Manakala al-qatat terlalu kerinting dan menyikatnya menyebabkan tersangkut dan sukar sedikit untuk menyikatnya. Manakala mutaham itu ialah badan yang banyak daging. Al-mukalsam wajah yang bulat, bulu dada yang ada putih, kulitnya berwarna kemerahan. Ini disyarahkan balik. Itu boleh baca insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan akan datang kita akan masuk hadis yang kedua terpanjang ke yang paling panjang. Yang kedua ini yang paling panjang sekali. Tapi taklah panjang mana pun. Satu muka surat lebih sedikit. Akan datang kita akan masuk hadis tersebut. Jadi tuan-tuan, inilah nikmat cerita tentang junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, ni ada anak-anak kita depan. Adik-adik, jadilah Rasulullah itu sebagai contoh dalam kehidupan. Nak jadi seorang yang hebat, tengok Rasulullah. Rasulullah hebat, dia menjadi panglima perang, ketua angkatan tentera, memerintah negara, suami yang paling hebat, sahabat yang paling hebat. Maka kita jadikan Nabi SAW sebagai contoh dalam kehidupan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, addibu auladakum ala salasin khisal. Ajarkan anak kamu itu 3 perkara. Pertama, hubbi nabiyikum, cintakan Nabi kamu. Wa ahli baitihi, dan ahli keluarga Nabi. Bukan cinta Nabi saja, ahli keluarga Nabi pun kena cinta. Itu sebab di antara adab seorang imam, saya sebagai imam, ketua imam di masjid area wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, sebelum ni Masjid Hidayah, kemudian sekarang Masjid Al-Qurtubi, dah 8 tahun kami diajarkan adab menjadi imam. Sekiranya ada habib ataupun keturunan daripada sayyid, mereka lebih layak dari sudut keturunan menjadi imam. Walaupun dia tak ada ilmu, kita kena minta izin untuk dia kurang ilmu terhadap keimaman ataupun jadi imam, maka kita minta izin. Habib, Sayyid, Tuan, saya minta izin jadi imam. Dia takkan kata jangan, tak boleh, tak ada. Dia akan izinkan. Tapi adab. Bukan kita beradab dengan dia tu sebenarnya. Adab dengan darah yang mengalir di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan kena jaga. Banyak perkara kita kena jaga tentang Rasulullah. Kerana bila mana kita jaga, maka kita memuliakan junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada ahli Rasulullah, cinta kepada ahli keluarga Nabi. Sehingga kan Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata apa? Kalaulah hanya dengan mencintai ahli keluarga Nabi dikatakan Syiah Rafidah, Syiah yang paling ghulu lah. Kalau dikatakan cinta ahli bait adalah Syiah Rafidah, maka saksikan aku adalah Syiah Rafidah, kata Imam Syafi'i. Bukan diri dia tu Syiah Rafidah, tapi kata kalaulah ada kata-kata hanya dengan cinta ahli bait dia dah dikatakan Syiah, maka aku adalah Syiah sebab aku cinta ahli bait. Tapi ahli sunnah wal jamaah, dia cinta Rasulullah, dia cinta ahli keluarga Rasulullah, dan dia cinta sahabat-sahabat Rasulullah. Syiah beza. Syiah dia kata dia cinta Rasulullah, bahkan dia tak cinta pun Rasulullah.
Dia cuma mengagungkan beberapa orang di kalangan ahli bait. Bukan semua. Sayyidina Ali pun ada sebahagian sahaja. Malah dalam bab Hasan dan Husain, dia banyak Husain, dia tak banyak Hasan. Kemudian ada juga yang lain-lain, Sayyidah Fatimah apa semua tu, ada yang dia abaikan juga. Tengok. Dan yang Syiah ni, mereka akan menghukum ataupun mengatakan, mencela para sahabat Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Tu. Maka berjauhanlah kita daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita dengar kasidah kan. Ya Taibah, Ya Taibah, Ya Dawal Ayyana, Ishtakna lik, Wal hawa nadana, Wal hawa nadana, Ya Ali, Ya Bna Abi Talib. Dengar tu ada seorang penceramah kata apa? Ini kasidah Syiah, dia kata. Oh, sedap gamak dia. Kenapa dia nak kata Syiah? Sedangkan dalam tu tak ada pun mencela para sahabat. Sebelum lafaz tersebut dia sebut Sayyidi ya Aba Bakrin hubbukum. Kami cinta kamu. Macam mana Syiah? Syiah bukan cinta kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi hati-hati. Jangan terpengaruh dengan dakwaan-dakwaan yang menyatakan kasidah ini daripada Syiah dan sebagainya. Tuan-tuan, nantilah insya-Allah ada satu cerita panjang kelebihan membaca kasidah. Ada tuan-tuan, baca kasidah ni bukan kosong. Dia ada dia punya tajribah, ataupun tadi kami belajar perkataan tajribah. Tajribah ini ulama bila dia buat, dia dapat pengalaman-pengalaman. Contohnya macam awal tadi kita kan, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina. Salawat tu tuan-tuan amalkan. Setiap hari berapa kali saya sebut? 11 kali. Tak, setiap kali selepas solat. Kalau tak mampu, 44 kali sehari. Kalau ada masalah, bacalah sepanjang-panjangnya. Kalau ada hajat, baca 4444 kali. Jangan baca macam tu. Allahumma salli salatan 4000 memang tak selesai lah. Bacalah laju sikit. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil iqad. Pasti akan dikabulkan hajat. Mana dalilnya Ustaz? Amboi. Kalau saya sebut dalilnya, tuan-tuan boleh cari. Bukan kata tuan-tuan lah. Kalau ada orang tanya, dalilnya merujuk kepada kitab ni. Pergi tengok sendiri. Agak-agak dia buka tak? Tak buka. Maka jangan tanya tentang dalil. Itu kurang adab namanya. Bukan kata tuan-tuan ni. Ini bagi tahu. Jadi, kenapa mana datangnya? Kalau sebut dalil hadis, dalil Quran, memang tak ada dalil hadis, dalil Quran datang daripada salawat tadi. Jadi ambil daripada mana? Ambil daripada pengalaman para ulama. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kalian tentang firasat-firasat orang-orang mukmin. Fa innahu kerana mereka ini melihat dengan cahaya Allah, ilmu cahaya Allah. Maka di antara salawat yang diamalkan, salawat Fathul Qarib, salawat Syifa dan sebagainya. Dalil Quran memang tak ada. Yang ada dalil innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu ada dalil bersalawat. Tapi salawat yang dibuat itu adalah pengalaman para ulama, pengalaman kerohanian mereka. Mereka ada yang buat amal salawat ni, dibaca-baca-baca, salawat dikabulkan, hajat dikabulkan. Maka kita sebagai orang awam, ikutlah para alim ulama. Kerana Rasulullah SAW sebutkan, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Maka sekadar itu dahulu tuan-tuan perkongsian daripada saya untuk hari ini. Mohon maaf sekiranya ada terlajak kata, terkasar bahasa dan terlebih masa. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk, yang lemah daripada kelemahan dan kekurangan. Jadi hakikatnya semua datang daripada Allah. Dan saya mohon maaf kepada ada seorang individu yang mesej saya tak reply lagi kerana memang jadual agak padat. Malam kemarin kuliah, pagi tadi mengaji. Sebelum tu banyaklah dia punya nak cerita tu, panjang lah. Jadi mohon maaf, nanti insya-Allah saya akan reply mesej-mesej yang tanya tentang permakanan Rasulullah, tanya tentang ada 2-3 perkara lagi. Jadi tuan-tuan sekiranya ada soalan boleh diajukan, sama ada melalui WhatsApp, boleh saya jawab 019 6362 343. 019
019 Selcom, tapi lain Digi. 019-6362-343. Kalau tak dapat boleh ambil pada pengurusi dan sebagainya nombor telefon saya. Kalau ada soalan sekarang, kalau nak tanya pun disilakan. Kita buka seminit soalan. Ada soalan? Ada? Jika ada soalan boleh ditanya. Tak ada Okay, tak adalah tu. Kalau ada kejap lagi kita boleh di luar. Sekadar itu dahulu tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la mani 'alima a'taita. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin fi 'afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.